Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, dalam video-video yang terbaru ni, saya banyak sangat dapat komen yang kata audio tak okey kak, audio tak best, audio sekat-sekat, audio asyik slow, lepas tu kuat, lepas tu slow lagi, kuat lagi tanpa adjust volumenya kan. Itulah nak cerita betapa hantednya masa saya bercerita tu. Itulah saya pun tak pasti kenapa audio jadi macam gitu, kejap kuat, kejap slow. Adalah tu yang tak kena tu. Tapi kita akan cuba perbaiki dalam video kali ni. Dan kalau video kali ni pun tak memuaskan juga, korang komen kat bawah. Okey, video seram kita pada kali ni saya ambil daripada semua internet. Dan dia bagi tajuk dekat sini, pengalaman mistik penyelam laut dalam. Saya macam tergerak untuk ceritakan kisah misteri ni sebab saya rasa macam menarik sangat. Tak ramai tahu orang yang berpeluang untuk bekerja menyelam laut dalam tu kan. So video kali ni kita akan buat 2 part 1 dan juga part 2. Jadi part 1 ni akan ada 3 kejadian. So dah sedia? Jom kita mula. Jadi katanya cerita yang dikongsikan ni adalah pengalaman daripada seorang penyelam, Mak Saleh, dan dia alihkan ke bahasa Melayu. So dia bagi nama samaran kepada Mak Saleh itulah. Tapi sebab kalau saya suka nama Din, tak pun Sam. Nampak kan cerita apa? Cerita apa? Supernatural tu. Kalau dulu time kecil-kecil dulu suka sangat tengok Supernatural tu tau. Tambah-tambah lagi dengan sepupu-sepupu saya kan. Dah asal tengok je mesti fokus dengan si Din ni lah sebab dia lah yang paling handsome dalam cerita tu kan. Tapi itulah, cerita tu lama-kelamaan macam makin mengarut pula. Dengan malaikatnya lah, dengan Tuhannya lah tiba-tiba muncul kan. So kita pun kau ni mengarut sangat ni. Dah the end kat situ je. Jadi untuk video kali ni kita bagi nama samaran dia sebagai Din. Katanya Din ni seorang penyelam laut dalam, yang mana dia bekerja dengan sebuah syarikat yang buat kerja-kerja menyelam dalam laut, khususnya untuk tujuan komersial dan juga ketenteraan. Jadi kalau ada kecemasan ke, nak minta tolong ke apa, kebanyakannya akan minta tolong dengan syarikat dia lah. Dan diorang juga ada buat khidmat deep sea demolition, letupan dekat dalam laut, lepas tu rig and vessel repair, ataupun baiki kapal dan juga rig. Dan tu katanya macam-macam lagi lah kerja penyelaman yang tak dibuat oleh orang biasa. Jadi Din dah banyak dah dia buat ekspedisi menyelam ni tau. Dan kebiasaannya kerja-kerja tu semua normal je. Tapi ada jugalah kejadian-kejadian yang tak masuk akal dan katanya agak menakutkan yang pernah berlaku dalam hidup dia sepanjang dia bekerja. Okey, kejadian pertama ataupun peristiwa pertama tau. So nak dijadikan cerita, ada satu hari tu diorang ni diberi tugas untuk pergi menyelam dekat laut dalam sana dan pergi baiki kapal. Katanya jarak laut dengan daratan tu mungkin dalam 300 batu nautika. So masa dia bertugas tu, katanya salah satu kipas kapal tak boleh nak pusing tau. Tersangkut dengan tali-tali jala macam tu lah. Sudahnya dia terus pakai suit selam dia tu. Lepas tu dia pergi ke bawah kapal untuk potong tali-tali pukat tadi. Pada masa tu dia bawalah sebuah beg kedap udara tau. Dan dalam beg kedap udara tu ada peralatan yang dia nak gunalah untuk potong-potong tali tu semua kan. Jadi masa dia dah terjun ke dalam tadi, katanya keadaan pada masa tu biasa je, dia tak rasa ada benda pelik pun. So dia pun teruskan kerja dia. Dia potong tali tu semua dan bersihkan kipas kapal tu daripada benda-benda yang tersangkut. Dah selesai kerja dia, dia pun masukkan balik semua peralatan tadi kan ke dalam beg kedap udara tu lah. Lepas tu dia pun naiklah semula ke permukaan, pergi ke atas kapal balik kan. Tapi pada masa tu dia perasan ada benda yang pelik berlaku. Sebab masa dia periksa gear dan juga beg peralatan dia tu, dalam beg peralatan tu penuh dengan cengkerang siput yang macam-macam jenis tau. Dan menariknya dekat sini, dia cakap dekat cengkerang siput tu seolah-olah ada tulisan tau. Ada simbol macam gitu yang tak serupa dengan bahasa manusia. So dia fikir cengkerang siput yang bersimbol tu seolah-olah macam satu mata wang, sebab setiap cengkerang siput tu ada tulisan hieroglif tau. Jadi tulisan hieroglif ni sebenarnya daripada zaman Mesir Purba. Dia dari bahasa Yunani Purba tau. Maksud hieroglif tu sendiri adalah ukiran suci. Jadi tulisan hieroglif ni adalah tulisan yang formal yang orang Mesir Purba zaman dulu tu guna pakai. So seolah-olah macam abjad macam tu lah kan, kalau kita ABCD macam tu. Ni cerita horor tau, cerita hantu. Tiba-tiba pula kita belajar sejarah kan.
Okey, dah jumpa cekaran siput tadi dengan tulisan-tulisan tu semua. Dean ni pun terus bertanya dengan penyelam senior yang lain tau. Yelah, pelik lah juga. Kok-kok lah penyelam senior tu yang letak ke apa kan. So, bila dah ditanya tadi, penyelam senior dia cakap, memang dekat sini kadang-kadang benda macam gini boleh berlaku. Dan kalau berlaku dekat diorang pun, diorang biasanya akan buat tak tahu je lah, buat don't know je. Lepas tu bawa balik cengkerang tu semua dekat rumah, simpan dekat rumah. Katanya buat kenang-kenangan macam tu. Okey, kisah yang kedua ni, diorang ni ada buat operasi untuk cari jet pejuang tentera tau. Nak dijadikan cerita, ada satu hari ni, diorang ada tugas daripada tentera udara US yang bertaraf level 4 katanya. So kira tugasan ni sangat-sangat sulit, lagi rahsia. Jadi tugas ni melibatkan satu operasi mencari jet pejuang tentera yang dah terhempas di lautan Atlantik. So pada masa tu dia pergi dengan briefing daripada pegawai operasi dia, yang mana tugas diorang ni adalah untuk mengenal pasti lokasi kapal terbang yang terhempas tu. Dan of course lah, diorang nak kena pergi menyelam dekat laut sana untuk pastikan keadaan bangkai pesawat dekat dasar laut sana kan. Jadi masa briefing tu pun diorang dah dibagi tahu dah, katanya ada 2 orang juruterbang yang terhempas bersama, dan kalau boleh diorang perlu kenal pasti mayat tu dan juga keadaan mayat tersebut. Jadi pada masa tu ada 2 orang juruselam termasuk Dean tadi, yang ditugaskan untuk menyelam ke dalam laut sana. So katanya kapal tentera lah yang bawa diorang berdua ni pergi ke lokasi jet yang disyaki terhempas tu. Bila diorang dah siap-siap, dah pakai suit menyelam semua kan, dah tu diorang pun turun ke dalam laut sana guna kabel. Dah tu dia cakap peralatan yang dipakai pada masa tu bukan macam scuba gear gitu. Bukan yang itu tau, tapi dia pakai pakaian besi sama macam astronot pakai tu. Ya, sebab tekanan dekat bawah laut sana sangat-sangat tinggi. Dan masa tu pun dia kena pergi lebih daripada 300 meter dekat bawah laut sana tau. So of course lah tekanannya sangat tinggi kan. Bila dah turun tadi, daripada kejauhan ni dia dah nampak dah ada satu bangkai ni. Daripada jauh diorang dah boleh nampak dah ada satu bangkai kapal terbang ni tersadar dekat dasar laut sana. Masa dia tengok bangkai kapal terbang tu, dia dah rasa pelik dah. Dia cakap pelik tau, bangkai jet tu ada terletak dekat satu tempat macam padang pasir, yang mana dekat kawasan situ tak ada apa-apa pun melainkan pasir. Dia cakap benda ni macam pelik lah, sebab biasanya mesti akan ada terumbu mati ataupun benda-benda lain dekat sekeliling bangkai kapal terbang tu kan. Tapi ini tak ada apa-apa tau. Bila diorang berdua ni makin mendekati jet tu, diorang tak nampak pun sebarang kerosakan ataupun apa-apa kecacatan dekat badan, sayap dan juga kokpit jet tu. Masa tu diorang berdua ni lagilah heran kan, sebab katanya benda ni sangat-sangat mustahil. Ya, macam mana kapal terbang tu boleh terhempas dengan kelajuan yang tinggi sangat, lepas tu boleh menjunam ke dalam laut pula, tapi jet tu tak ada mengalami kerosakan langsung. Sepatutnya badan jet tu akan berkecai dah. Dah tu dia cakap sisa-sisa semua memang akan bertaburan, bersepah je kan. Ya, jet yang sangat laju bila dah terhempas ke dalam laut ni diibaratkan terhempas dekat siming konkrit tau. Boleh bayangkan bila dah terhempas tu, jet tu akan pecah bersepah macam tu. Tapi bukan itu yang berlaku. Dan apa yang lebih pelik, dia cakap masa dia mengintai-ngintai dekat dalam kokpit tu, tak ada pun mayat juruterbang tau. Diorang cuma nampak ada gambar keluarga juruterbang yang terselit dekat tempat duduk. Dan selain daripada gambar tu, memang tak ada langsung tanda-tanda yang menunjukkan ada juruterbang dekat dalam kapal tu. Sedangkan masa dah briefing tadi kan, pegawai operasi ni dah sahkan, kata ada 2 orang juruterbang yang pandu jet berjuang tu. Jadi lepas dah buat pemerhatian, lepas dah buat pengesahan semua, diorang berdua ni pun pergi laporkan benda ni kepada penyelia operasi. Dan katanya kerja diorang pun selesai sampai situ je lah. Okey, kejadian yang ketiga pula, dia bagi tajuk buih udara siapa. Katanya ada satu lagi peristiwa misteri yang menakutkan yang pernah berlaku pada dia, pada Dean ni, dekat satu lokasi laut dalam, yang mana pada masa tu dia pergi mencari sisa-sisa kapal terbang. Jadi biasanya bilangan penyelam yang perlu ambil bahagian dalam satu-satu projek tu berdasarkan besar ataupun kecil projek tu. Maksudnya depends pada susah ataupun tak projek tu perlu dilaksanakan. Macam tu lah kan. Dah tu Dean ni cakap minimum akan ada 2 penyelam. Dah tu 2 lagi akan ada dekat atas sana, ke atas kapal sana, bagi tujuan menyelia. Sambil-sambil tu diorang akan jagalah peralatan menyelam dekat dalam laut kan. Dean cakap salah satu cara untuk kenal pasti kedudukan penyelam dekat dalam laut sana, dekat dasar laut sana, adalah
adalah dengan tengok buih-buih yang timbul dekat permukaan air. Ya, bila seorang penyelam ni bernafas keluar, udara akan dilepaskan dari peralatan. Lepas tu udara tadi dia akan naik ke atas lah kan, dan nampaklah buih-buih dekat permukaan air tu. So dengan cara ni lah mereka yang ada dekat atas sana boleh tahu sama ada penyelam ni berada dekat bahagian mana. Dah tu situasi penyelam yang ada dekat dalam laut sana bahaya ke tak, orang atas ni boleh tahu. Jadi pada masa kejadian ni, Dean ada dekat atas kapal. Sebab pada masa tu dia ditugaskan untuk jaga peralatan menyelam yang ada dekat bawah laut. So pada masa tu semuanya okey, berjalan lancar. Tak ada apa-apa pun yang membimbangkan yang berlaku. Tapi lepas lebih kurang 40 minit dia orang menyelam, Dean ni nampak lebih kurang dalam 10 meter daripada tempat dia berada tu ada buih-buih yang timbul tau. Jujukan buih yang timbul muncul dekat permukaan laut pula. So pada masa tu, sebab dia orang kan ada dekat tengah-tengah laut sana kan, dan tak ada kapal lain yang ada berhampiran situ. Jadi dia fikir tak mungkin ada operasi lain yang tengah buat operasi sekarang ni. So tak mungkin lah ada penyelam lain yang tengah menyelam kan. Jadi dia pun terus bagi tahu penyelia projek dia, dan penyelianya cakap mungkin arus kot yang bawa buih-buih itu semua. Tapi tak lama lepas tu, diorang yang ada dekat atas bot ni terdengar macam jeritan haiwan tau. Bunyinya tu sangat nyaring dan arah jeritan tu datang daripada arah laut. Diorang dengar jeritan tu, dah tu sunyi sepi je. Apa lagi diorang pun terus bagi isyarat kepada penyelam-penyelam yang tengah menyelam ni, dan diorang bertanya kalau ada apa-apa benda aneh yang berlaku. Dah tu penyelam tadi cakap semuanya normal, tak ada apa pun yang berlaku. Tapi penyelia projek dan kru dekat atas kapal rasa macam tak sedar hati tau. Dah tu diorang bagi isyarat dekat penyelam-penyelam ni semua untuk terus naik ke atas. Rupa-rupanya firasat penyelia tu tepat sekali, sebab kira-kira 20 meter daripada diorang ni, diorang dekat atas kapal sana boleh nampak ada satu kumpulan buih yang banyak sangat, dan buih-buih itu semua bergerak ke lokasi menyelam diorang tau. Apa lagi, diorang terus arahkan untuk penyelam dekat laut sana cepat-cepat naik ke atas. So pada masa tu, diorang yang ada dekat atas bot ni terus tarik penyelam yang ada dekat bawah laut sana secepat mungkin. Walaupun katanya cara macam gitu sebenarnya membahayakan nyawa penyelam tu, sebab mereka tak dapat nak melalui proses dekompres dengan cara yang betul tau. Cuma ya kan, itu lebih baik tarik cepat-cepat naik ke darat kan, daripada dikejar dengan gelombang buih yang diorang sendiri pun tak pasti daripada mana gelombang tu datang. And okay lah, kita akan sambung dalam part 2 nanti. So macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jaga diri, stay healthy, love you all. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.